lebih peka dan berhati-hati. Perjalanan tu tidak dilarang pada ketika itu, hanya precaution sahaja. Lepas level 1, kita telah ditingkatkan kepada level 2. Level 2 ini adalah merujuk kepada warga negara daripada 49 buah negara termasuk Malaysia yang perlu dikuarantinkan setibanya kita di lapangan terbang Kansai dan lapangan terbang Narita dan sebagainya di pintu masuk ke Jepun. Jadi kuarantin ini dilaksanakan pada ketika itu. Yang terkini polisi yang dilaksanakan daripada level 1, 2 dan 3 sebab kes di Jepun ini semakin meningkat. Kerajaan Jepun telah meningkatkan level sekatan itu kini 3 April yang lepas ke sekatan di level 3. Level 3 maksudnya daripada 49 negara tu dia dah jadi makin besar. Ada 72 negara termasuk Malaysia yang disekat untuk datang ke Jepun. Maksudnya tak boleh terbang ke sini sehingga 30 April 2020 ya. Dan sehingga diberitahu. So itu adalah polisi-polisi utama atau moderator yang untuk negara Jepun dan juga negara Malaysia lah the recent one daripada level 1, level 2 sehingga ke level 3 yang mana akan memberi impak yang berbeza kepada pelajar-pelajar yang mungkin ada soalan nanti sebab tu saya terangkan jumlah pelajarnya, saya terang kluster pelajarnya dan kita akan tengok soalan-soalan yang berbeza daripada setiap kluster ini. Sebab setiap polisi ini dia akan berbeza kepada pelajar yang berada di Malaysia dan bercuti, pelajar yang masih berada di Jepun dan pelajar yang akan pulang nanti. So saya harap penerangan saya jelas Tuan Moderator. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Hartini atas jawapan yang diberikan itu tadi. Baiklah, saya akan pergi kepada soalan yang kedua. Soalan ini saya tujukan kepada Encik Muhammad Reza. Baiklah, apakah saranan langkah-langkah atau perkara yang perlu diberi perhatian oleh pelajar-pelajar Malaysia lebih-lebih lagi yang berada di Jepun ketika ini? Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Zaid. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ismail atas peluang untuk diberi kepada kami untuk berkongsi sedikit lah. Sebenarnya seperti yang Cik Hartini pun sedia maklum dan semua sedia maklum lah, pihak pejabat pihak Tokyo sentiasa update terkini bila sentiasa ada perubahan polisi dan dasar antara kerajaan Malaysia dan India dan Jepun, India pula. Okey, jadi kami mengambil pendekatan supaya terus membuat peringatan-peringatan bentuk advisory dan terus kita uploadkan melalui social media sebab kita tahu itu yang paling cepat dan berkesan. Jadi kami telah menghantar advisory dan bentuk WhatsApp, email dan juga melalui Facebook lah. Okey, jadi apa yang saranan yang kami boleh buat dekat sini sebenarnya untuk pelajar-pelajar Malaysia yang berada di Jepun maupun di Malaysia. Yang pertama sekali lah apa yang saya boleh sarankan, kita ambil 5 pendekatan lah. THINK, itu think, fikir dulu. Okey. Yang pertama, T itu apa? Maksud saya nak ingatkan sini ialah first kali student kita dekat Malaysia ataupun di Jepun kena tenang dulu. Okey, supaya bertenang. T itu tenang. Okey, sebab apa kita tak nak student kita panik, kita tak nak student kita tu sebab bila kita nak berfikir dalam keadaan fikiran kita tak tenang, kita takkan boleh fikir dengan baik. Okey, kita akan macam tadi Saudara Zahid ada kata kan macam mana kerisauan dan sebagainya. Saya nak tanya sendiri kepada student-student yang ada dekat sini yang mungkin dengar apa kami cakap pada hari ini, sejauh mana sebenarnya korang risau berada di Jepun ni? Adakah keadaan betul-betul serius atau macam mana? Sebab saya rasa masih ada lagi yang upload gambar pergi tengok sakura, masih tengok hanami dan sebagainya. Ada yang masih makan kedai sushi dan sebagainya. Tapi memang saya tak nafikan di Jepun memang keadaan dia semakin meningkat, kes itu semakin meningkat. Tapi daripada segi sampai panik, sampai bimbang tu saya rasa masih belum lagi di tahap yang kita seperti yang Tuan Perdana kata tadi lah. Okay, jadi yang pertama sekali saya minta semua pelajar Malaysia di Malaysia ataupun di Jepun supaya tenang. Okay, supaya berfikir dengan waras apa benda yang kita nak buat tindakan yang seterusnya. Okay, yang kedua, H. Okay, H ni maksudnya harus. Harus ni maksud dia apa? Ikut arahan. Okay, bila kami dah cakap, bila kami dah bagi advisory, okay, kami dilantik untuk berjaga pejabat kat sini untuk berjaga kebajikan. Kami 2 orang kami nak berjaga untuk student JPA 746 orang. Jadi kita minta korang tolong dengar sebab kami nak approach seorang-seorang untuk 746 memang tak boleh. Jadi apa yang kita mulakan, kami dah buat advisory, minta tolong sebarkan dan tolong baca. Tolong baca apa yang kita kata tu supaya tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari jelas apa tindakan yang kita harus buat lah.
Okey, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Isma kerana telah buatkan kami punya wording. Kami tak sempat kami hanya boleh buat dalam bentuk word dan sebagainya. Siap buat bentuk infografik dan sebagainya itu untuk membagikan penerangan lebih mudah kepada semua student. Okey, jadi tolong baca arahan, okey, dan kalau apa-apa yang tak jelas kita kata kami ada masukkan nombor email dan juga kita punya nombor telefon. Tolong hubungi kami, tak perlu takut. Kami bukannya makan orang, kami bukannya jadi apa, jadi kami open kalau kita katakan untuk discussion. Okay, tapi apa yang berlaku, okay, ini hakikat advisor saya raiskan dekat sini. Ada sudut-sudut kita kami faham, ada yang rasa mungkin tak nak menyusahkan kami dan mengambil tindakan sendiri. Ada yang call, ada yang ambil tindakan sendiri tapi akhirnya dia membuat kesilapan-kesilapan yang kita nak elakkan lah. So benda-benda macam ni tolong harus ikut arahan. Okay, yang ketiga, apa tadi alamak saya ada tulis ni. Sekejap Okey, yang ketiga ialah inisiatif. Okey, inisiatif ni apa yang perlu buat sama ada di Malaysia ataupun di Jepun. Okey, seperti yang tadi Saudara Zahid kata tadi, macam mana nak tangguh kelas ke apa benda ke. You betul kreatif dan inisiatif ni patutnya bergantung pada student sendiri. Okey, apa yang kita boleh buat dengan dunia sekarang ni dengan mudah, dengan boleh WhatsApp, dengan email dan sebagainya. Contohnya di Malaysia. Kalau katakan ni risau pelajaran tertinggal dan sebagainya, okey, kita masih boleh WhatsApp, kita boleh tanya kawan-kawan. Ada senior yang tak balik, yang dah pergi kelas. Kita boleh tanya, okey, apa sebenarnya yang berlaku masa kelas dan kita boleh follow up walaupun kita berada di rumah. Okey. Dan ada pula sekarang ni ada buat kelas online. Ada pula universiti yang mengambil pendekatan pengurusan online. Maknanya insya-Allah saudara-saudari takkan tertinggal walaupun berada di Malaysia. Okey, inisiatif ini sebagai tanggungjawab student, make sure semua benda ni boleh kita buatlah walaupun kita berada di Malaysia buat masa ni. Dan juga serupa di Jepun, kalau kata student-student di Jepun, bantu rakan-rakan yang sangkut, stranded di Malaysia tu. Kalau contohnya kamu pergi kelas, okey, balik terus WhatsApp ataupun email pada kamu, okey, ni nota tadi. Untuk dia pun tak tertinggal dan sebagainya. Okey, jadi benda-benda ni kita boleh lakukan secara bersama. Dah, tak mesti, padan muka kan, kamu dah balik cuti kan, aku tak balik, aku. Jangan buat macam tu, sebab apa, kita bersama. Ada matlamat dan juga ada tujuan masing-masing. Okey, yang keempat, saya kata think tadi, yang keempat ialah never give up. Okey, dalam kes-kes macam ni kita tak minta. Kita tak pernah minta, kita tak pernah jangka benda ni akan berlaku. Okey, jadi apa cara sekalipun, jangan give up sekarang. Okey, jangan putus asa. Please make sure you are on track. Okey, kejar. Kalau kena catch up. Okey, sampai satu masa bila dah tak boleh, baru kita akan fikirkan apa tindakan yang seterusnya. Dan akhir sekali yang K yang saya nak tekankan sini ialah kreatif. Okey, kreatif menasukkan macam saya kata tadi lah, macam mana cara you buat untuk pastikan benda tu tak ketinggalan dan sebagainya, you have to be creative. Okey, apa yang tu untuk supaya pastikan you punya tujuan asal dan penajaan kita tu sentiasa on track lah. Okey, itu yang saya dapat sarankan kat sini. Terima kasih, Zaid. Okey, baiklah. Terima kasih Encik Reza atas jawapan yang begitu bermakna itu tadi. Semoga pesanan yang diberikan dapat dilaksanakan oleh para pelajar yang sedang menonton di luar sana. Okey, seterusnya kita akan ke soalan yang ketiga. Soalan ini saya buka kepada Cik Hartini dan juga Cik Reza untuk menjawab. Baiklah, bolehkah Cik Hartini dan Cik Reza berikan sedikit pesanan atau nasihat kepada para pelajar Malaysia yang menuntut di Jepun? Okey. Terima kasih Zahid. Saya akan bagi nasihat mengikut kluster. Saya bagi nasihat ini yang paling utama sekarang ni yang sedikit dia bukan panik tapi dia mengelirukan bagi pelajar-pelajar khususnya pelajar tahun akhir. Pelajar tahun akhir saya nasihatkan sebenarnya perkara ni dah kita paparkan di FB PPL JPA Tokyo tapi dia agak lengthy tapi it's worth reading, perlu dibaca. Saya ringkaskan begini saja Zahid. Pelajar-pelajar tahun akhir ini akan terdapat pembatalan tiket penerbangan pulang. Ini memang kita jangkakan berlaku. Kerana bila mana keadaan sekatan yang saya maklumkan di soalan yang pertama tadi, sekatan-sekatan ini menyebabkan jumlah penerbangan daripada KUL Narita, KUL Kansai, Haneda memang tak ada penerbangan kurang beroperasi. Jadi perlu diingatkan bukan sahaja pelajar tajaan JPA yang nak naik flight ini. Kita ada pelajar lain, pelajar Yayasan Mara, pelajar Mara dan juga Malaysians. Warga negara Malaysia yang ingin pulang sebab sekarang nak puasa. Jadi volume tu bertambah ramai. Jadi begini, konsep dia adalah untuk pelajar JPA ni sebenarnya tidak ada masalah Zahid. Kalau tiket tu batal,
dia akan reissue tiket baru. Tidak susah macam pelajar private dan juga pelajar tajaan lain yang perlu memberi tiket sendiri. Tak ada masalah. Batal maksudnya dia akan bagikan tiket yang baru. Bila dia bagi tiket baru, saya nasihatkan, okeylah dia tak boleh nasihat Zahid, dia kena arah. Saya arahkan supaya pelajar-pelajar ini tidak menukarkan tiket secara persendirian. Tak boleh call mas dan tukar tiket. Sebab apa? Bagi mereka yang berada di luar Tokyo, you akan ada isu-isu domestik. You akan naik flight ke Tokyo untuk yang jauh dekat Shimane ataupun dekat di luar Tokyo lah. Bila mana you menukar tiket ini secara persendirian, segala penalty, segala charges untuk luggage, untuk bagasi dan sebagainya perlu dibayar secara persendirian. Sebab sebenarnya bila pembatalan tu, MAS Jepun akan menghubungi kami di pejabat PPL dan maklumkan, dan tiket itu akan diisu, bukan ditukar secara persendirian. Kalau tak dapat tiket, tunggu, memang akan menguji kesabaran. Saya tahu semua nak balik Malaysia, tapi condition di Malaysia pun is not good. Kita masih di peringkat yang very severe, dan keadaan di Malaysia tu sebenarnya severe kerana apa? Kerana pelajar-pelajar pulang dari luar negara ke Malaysia dan ada setengahnya membawa simptom dan ada juga yang positif COVID. Jadi untuk hal ini, jangan tukar tiket secara persendirian sebab dia akan incur cost kepada diri pelajar-pelajar itu, dan akan, sebab bila ini berlaku, saya dengan Cik Riza tak dapat membantu. Urusan-urusan berkenaan adalah urusan persendirian. Pelajar kena telefon Japan Airline dan juga MAS Airline, MAS secara sendiri. Bila you call sendiri, untuk dapatkan nak engage dengan kaunter tersebut susah sebab setiap orang ni Malaysians, pelajar MARA, pelajar JPA dan pelajar-pelajar private nak juga seat yang sama. Jadi kalau tiket cancel, bawa bertenang, bawa bersabar, dan saya pohon bantuan semua pelajar untuk open the door, open your door to kawan-kawan yang ada permasalahan, yang perlu yang tiket dibatalkan dan sebagainya, untuk sama-sama membantu. Sebab di kala musibah begini Zahid, kita tak boleh fikirkan diri kita sahaja. Mungkin benda tu tidak sesuai untuk diri kita. Bila saya dengan Cik Riza bagi tahu, you tidak setuju, tetapi itu adalah orang kata keputusan yang terbaik yang telah kita tengok daripada setiap sudut, ya. Itu adalah pesanan kepada mereka yang ingin pulang dan bergraduat jaya. Bila ada tiket dan bila dah ada tiket isuan yang terkini, saya pohon dan saya arahkan tidak menukarkan tiket selagi benda itu tidak dibatalkan. Bila you tukar tiket, maksudnya macam seating arrangement yang telah MAS lakukan tu perlu dirombak kembali, ya. Jadi ada tiket telah diisu, selesaikan semua urusan-urusan peribadi di sini. Urusan peribadi meliputi sewa rumah, urusan universiti, urusan-urusan bil telefon, urusan-urusan kad kredit. Jadi supaya bila mana anda keluar saja daripada Jepun, anda tidak akan ada kesalahan-kesalahan yang akan membuatkan anda di blacklist untuk masuk kembali ke Jepun, ya. Selesaikan semua perkara-perkara dengan baik, tidak ada satu pun yang tertinggal, khususnya yang bersifat kontraktual. Maksudnya kontrak telefon, kad kredit, kontrak rumah. Perkara-perkara ni akan memberi kesusahan kepada pelajar-pelajar sekiranya tak diselesaikan, ya. Dan bila dah tiket dah ada, pulang, dan perlu diingatkan kuarantin itu mesti wajib kepada mereka yang nak pulang, Jadi jangan tukar tiket secara persendirian. Kalau dah ada tiket, ikut arahan untuk pulang segera. Dan yang ketiga, kuarantin itu perlu dan perlu dilaksanakan. Itu adalah 3 peringatan saya. Sedikit panjang Zahid sebab benda ni saya perlu ingatkan. Sekarang ni saya dengan Cik Riza memang tugas kita membantu, tapi kami mempunyai masalah besar sebab di kalangan pelajar-pelajar tahun akhir ini menukarkan tiket secara persendirian tanpa pengetahuan pejabat PPL, dan ada di antaranya akan menyebabkan tiket-tiket asal yang telah kita belikan burn. Tiket tu burn. Saya perlu ingatkan di sini, apabila tiket domestic flight, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari itu tidak dapat digunakan. Maksudnya bila tukar sendiri, tapi bila call domestic tak boleh tukarkan. Jadi you terlepas.
tiket yang telah kita berikan tidak boleh diganti semula. Sebab kita dah bajetkan jumlah dia. Yang pulang adalah 183 pelajar. Jadi kami dah ada bajet untuk semua pelajar-pelajar ini. Sekiranya burn, kami tidak dapat membelikan tiket yang baru, dan sila ingat kami telah semak dengan Japan Airlines dan juga ANA, tiket sehala sekiranya tiket kami burn, jumlah yang perlu dikeluarkan untuk pembayaran semula pembelian tiket ini berjumlah RM12,000 sehala. Jadi jangan beri kesulitan. Kalau ada arahan, saya harap arahan itu diikutilah ya, ini untuk tahun akhir. Kepada pelajar-pelajar yang bercuti juga, jangan panik sebab saya ada dapatkan, saya dengan Cik Riza, kami bertanya kepada universiti bila universiti ini nak bermula, dan kami sebenarnya telah memaklumkan. Untuk makluman, ada 59 universiti awam dan juga 41 college technical yang di bawah untuk tanggungjawab saya dengan Cik Riza. 746 pelajar JPA yang ada di college dan universiti ini. Secara generalnya, secara amnya, kami berdua dan juga kaki tangan di pejabat PPL Tokyo telah memberi makluman kepada universiti akan ada kelewatan-kelewatan yang akan terjadi. Jadi tanggungjawab pelajar-pelajar yang masih bercuti di Malaysia, nombor 1, memaklumkan universiti, email universiti dan maklumkan kelewatan. Maklumkan universiti itu setiap kali ada pembatalan tiket, ada pertukaran tiket, maklumkan dan salinkan kepada pejabat kami. Email dengan saya dengan Cik Riza, saya rasa you all semua tahu. Jadi salinkan. Jadi kami tahu isunya sekarang ada di antara anda yang tidak memajukan borang cuti. Okey? Bila dalam keadaan musibah begini, menjadi satu kesulitan kepada saya dengan Cik Riza dan tim kami di pejabat, sebab kami kena buat head count. Kami kena kira berapa orang yang berada di Malaysia, berapa orang yang berada di Jepun dan berapa orang yang berada di mana-mana tempat yang sepatutnya. Okey? Jadi email kepada universiti, salinkan kepada kami di pejabat PPL Tokyo. Email itu kena email yang semasa lah. Kalau batal, cakap batal, dan berkomunikasi dengan pihak universiti. Mohon kepada pihak universiti untuk assist. Ada pihak-pihak universiti ini akan memberi makluman macam ni, menangguhkan pengajian. Dia sarankan, dia memberi advisory, dia memberi khidmat nasihat. Tetapi kami di pejabat PPL rasa penangguhan itu masih belum boleh dilaksanakan, masih belum sesuai sebab kebanyakan universiti buka pada 11 hari bulan Mei. Ada yang sedikit awal tapi kebanyakannya adalah 11 Mei dan restrict movement order ataupun PKP berakhir pada 30 April. Jadi masa yang diperuntukkan itu sangat ample, sangat sesuai untuk saudara-saudari pulang semula ke sini dan memulakan pengajian ya. Jadi penangguhan itu sekarang ni belum lagi dalam perancangan pejabat PPL Tokyo untuk kita sarankan kepada semua. So penangguhan tidak ada untuk pelajar-pelajar yang berada di Malaysia. Walau bagaimanapun setiap tahun kita mohon pelajar-pelajar ini majukan dokumen-dokumen, dokumen result dan sebagainya. Dia akan berjalan seperti biasa, seperti mana tahun lepas. Cuma tarikh-tarikh itu kita akan panjangkan dan mengikut kesesuaian ramailah ya. Jadi itu adalah bagi pelajar yang sedang bercuti di Malaysia. Yang terakhir sekali Zahid, kepada pelajar yang berada di Jepun, saya amat mengharapkan sokongan dan orang kata pertolongan semua, jaga diri dan jaga kesihatan dan jangan pergi ke tempat-tempat yang boleh membuatkan orang kata penularan virus lah. Kita tahu sekarang ni musim Hanami macam Cik Riza maklumkan, dan kita nak berkumpul, berjumpa bersama rakan. Kalau boleh kita self-isolationkan diri kita. Saya dengan Cik Riza pun hanya mengintai saja Sakura itu dari tingkat rumah kami berdua. Tidak keluar. Jadi akan ada banyak masa yang lain insya-Allah. Tolong jaga kesihatan, jaga kebersihan diri dan juga kalau boleh ikut arahan-arahan yang telah kita keluarkan daripada masa ke semasa. Dan saya pohon kerjasama, saya rayu pertolongan semua supaya sentiasa membaca
perkara-perkara yang Cik Riza ataupun saya kemukakan di Facebook dan juga di WhatsApp, kita gunakan pelbagai medium. Dia panjang. Kalau kita tengok dalam dokumen, benda tu 5 muka surat. It's worth reading. Tolong baca sebab kebanyakan yang telefon saya di tengah malam hari, di tengah pagi hari, di pagi-pagi hari, di subuh sepi. Semua tu yang telefon, soalan-soalan yang anda kemukakan itu telah kami jawab, ya. Jadi saya harap itu saja pesanan saya mengikut kluster-kluster yang berbeza. Minta maaf Tuan Moderator, minta maaf Zahid sebab dia sedikit panjang dan saya harap benda tu jelas sebelum kita buka soalan-soalan lain. Terima kasih Zahid. Baiklah, terima kasih Cik Hartini. Seterusnya Cik Reza, silakan. Baik, saya rasa banyak poin-poin saya telah dibangkitkan oleh Cik Hartini sebentar tadi. Okey, kalau Cik Hartini yang mengingatkan kepada banyak student kita yang di Jepun, di Malaysia, yang mungkin kerisauan mereka utama sebab dia orang tak boleh balik dan sebagainya. Okey, tapi juga kepada student-student yang Jepun, yang berada di Jepun juga mungkin ada yang tertanya. Okey, ada kadang-kadang ni kita akan dihantar balik dan sebagainya. Ada juga mak bapak yang menggesa kan, adakah kerajaan akan bawa balik. Jadi saya meminta juga kerjasama semua student-student yang berada Malaysia, berada di Jepun buat masa ni, sila terangkan keadaan sebenar saudara-saudari tuan-tuan umpan berada di sini ni macam mana, supaya elakkan mak bapak kita risau. Okey. Seperti tuan-tuan saudara mara saya juga ada mak bapak kami, Cik Hartini juga, kami juga sama. Walaupun kami bekerja sini, kami ada keluarga juga yang masih juga risaukan keadaan kami. Tapi dalam keadaan sekarang ni, insyaAllah kita ada dengan webcam, dengan ada video dan sebagainya, kita boleh sentiasa berkomunikasi, memastikan semua berkeadaan dalam keadaan selamat dan sebagainya. Okay, jadi tak perlu nak create panik yang kata, oh kami pun perlu balik dan sebagainya. Kita masih ada tanggungjawab. Seperti saya katakan tadi, kita ingat tanggungjawab kita kat sini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara saya dihantar sini atas tajaan kerajaan untuk balik dengan segulung ijazah dan sebagainya. Pastikan benda tu dicapai dengan sebaiknya dan balik dengan seluruh ijazah. Pada di kesempatan ini juga saya nak mengucapkan tahniah juga kepada pelajar-pelajar tahun akhir. Okey, madrasah tak terlambat untuk mengucapkan tahniah kerana dah graduate dengan jaya. Cuma sekarang ni tak perlu risau, confirm boleh balik insya-Allah. Cuma dalam keadaan tu mungkin ada sedikit orang kata yalah ada sikit kekangan dari segi penerbangan dan sebagainya. Tapi kami di insya-Allah di Pejabat PBI Tokyo telah usaha yang terbaik untuk pastikan tuan-tuan dan puan-puan saudara boleh balik insya-Allah. Cuma ikut je arahan kami. Okay. So yang nak balik ke tak balik ke, itu saya minta kerjasama, tolong maklumkan keadaan semasa. Kalau katakan berlaku je sesuatu yang mungkin di luar jangkaan dan sebagainya, sila patuh kepada arahan Kedutaan Besar Malaysia di Tokyo. Okay. Sebab apa-apa tindakan pun kita akan bergantung kepada kedutaan kita kat sini. Okay. Dan rasanya tindakan-tindakan yang sepatutnya daripada Pejabat PBI Tokyo, daripada segi mengumpulkan maklumat dan sebagainya, saya dan Cik Hartini kita dah collect lah info-info dan sebagainya. InsyaAllah bila sampai je maklumat tu nanti, kita akan tahu apa tindakan yang kita akan ambil selanjutnya. Tapi buat masa ni seperti yang saudara-saudari tuan-tuan perempuan tahu, kelas is on schedule. Cuma mungkin dia anjakkan sebagainya. Please make sure walaupun dalam keadaan kita tengok Jepun ni terlampau aman dan sebagainya, okay, dengan mungkin dia punya tahap kerisauan tak sampai macam di Malaysia, sampai ke PKP dan sebagainya. Tapi kita tak tahu, keliling kita tu ada pembawa COVID-19 dan sebagainya. Jadi seperti saranan Cik Hartini tadi, elakkan tempat berkumpul buat masa ni. Yang katakan pergi karaoke ke apa, elakkan jangan pergi karaoke. Yang pergi main bowling, elakkan pergi main bowling buat masa ni. Okay. Yang bersukan dan sebagainya, buat masa ni tahan tu sekejap. Okay. Sampai keadaan betul-betul reda, nanti insyaAllah kita akan dapat menikmati seluruh kehidupan kita macam biasa lah. Okay, itu dia Zaid. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Hartini dan Cik Reza. Kita telah dengarkan tadi ketiga-tiga jawapan yang diberikan oleh Cik Hartini dan Cik Reza. Semoga penerangan ini dapat membantu mengurangkan kerisauan para pelajar di luar sana. Baiklah, dengan ini berakhir sudah sesi pertama kita. Kita akan teruskan dengan sesi kedua sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika.